Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya ucapkan setinggi-tinggi syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu lagi untuk membacakan kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islam wal Iman. Subhanaka la ilma lana illa kita masuk dalam fasal yang seterusnya, bab sujud dan duduk antara dua sujud. Bermula syarat sujud itu 8 perkara. Bahawa ada ia kemudian daripada sempurna i'tidal. Selepas i'tidal. Buat sebelum i'tidal, maka sujud itu tak terpakai. Yang kedua, bahawa menghantar ia akan 7 anggotanya kepada tempat sujud. 7 anggota kena betul-betul kena dekat lantai, kena dekat sejadah. Apa dia 7 anggota tu? Iaitu 2 perut anak jari dan kakinya. 2 perut anak jari ni 2. Mana ni? Betul-betul. Kemudian kaki kena lipat bagi kena perut jari. Kaki tu kena macam tu, tak boleh macam tu. Dia kena perut anak jari kaki, perut anak jari tangan. Kemudian 2 lututnya. Jadi 2 kaki, 2, 4. Kemudian 2 lutut. 2 lutut. Jadi 6. Dan 2 tapak tangannya dan dahinya. Kemudian dahi. Jadi 7. Dan sunat tertib pada menghantar sekaliannya itu atas aturan yang tersebut itu. Jadi bila kita turun nak sujud, kita turun lutut dulu, bukan turun tangan dulu. Kecuali lah kalau orang yang tak sihat, dia tak boleh nak turun lutut dulu, sakit lutut contohnya, jadi dia terpaksa turun dengan tangan dulu. Okeylah, uzur. Tapi yang cerita boleh lah ni makna dia kalau turun lutut dulu tu kira sunat. Dia kira sunat. Turun lutut dulu tu kira sunat. Terbuka dahinya. Dahi tu kena pastikan terbuka. Pakai kepiah pun makna dia kalau pakai macam ni tak apalah. Tapi bila nak sujud biarlah, bila nak sembahyang kita tolak ke belakang sikit. Bagi terbuka dia elok. Jangan tertutup. Sama juga kain telekung perempuan.
Jangan kita lapik pula dahi kita dengan kain telekung tu. Ataupun kain telekung tu kita pakai bawah sangat, tertutup dahi. 4. Ditekan akan kepalanya kepada tempat sujudnya. Maknanya kepala kena tempat sujud. Jangan qasad dengan urusannya itu bagi yang lain daripada sujudnya. Turun untuk sujud, bukan turun untuk benda lain. Bahawa tiada sujud ia atas suatu yang ia tanggung akan dia yang bergerak dengan geraknya. Tempat kita sujud tu, kita letak kepala tadi ni, jangan atas benda yang bangkit dengan kita sekali. Tu kata kepiah ke, baju kita ke, kelekung kita, tu dia bergerak dengan kita, dia bangkit sekali. Tapi kalau kita letak sapu tangan, kita letak benda lain sebagai hampak dekat dahi kita tu, tak ada masalah lah. Pasal apa? Pasal dia tak naik dengan kita, dia bukan duduk dengan kita. Yang ketujuh, meninggi akan punggungnya daripada tengkoknya. Bukan melepeh macam tu punggung. Punggung tu tegak. Tonggek punggung tu dia elok. Yang ke-8, wajib tokmak-ninah. Makna dia kena tenang sujud tu dengan sekadar satu nafas. Dan sunat membaca pananya subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Baca sekali, sekurang-kurangnya 3 kali, 5, maka 7, maka 9, maka 11 kali, boleh belakang lah sampai 11 kali. Dan sunat bagi lelaki merenggang akan 2 lengannya daripada luar lambungnya. Jadi, kalau renggang sikit lah orang lelaki. Dan sunat mengangkat akan perutnya daripada 2 pahanya pada rukuknya dan sujudnya. Baik, duduk antara 2 sujud. Bermula duduk antara 2 sujud, iaitu 4 syarat. Yang pertama, bahawa ada ia kemudian daripada sempurna sujud yang pertama. Lepas sujudlah. Jangan ia qasad dengan angkat kepalanya itu bagi yang lain daripada duduknya. Jangan benda lain lah bangkit daripada duduk dia tu, bukan kerana lain. Membetul akan duduknya kadar kuasanya dengan tokmak-ninah padanya. Duduk bukan berdiri, duduk. Seduduk dengan kadar yang dia mampu. Dia nak duduk macam mana, terpulanglah kat dia. Yang penting duduk dengan kadar yang dia mampu. Dan ada tokmak-ninah, sunat baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Dan sunat padanya duduk iftirashi. Dan demikian lagi pada segala duduk yang di dalam sembahyang lain-lain daripada duduk tahiyat akhir. Yang lain pada duduk tahiyat akhir. Sunat duduk iftirashi. Kalau duduk tahiyat akhir dia lain pula. Yang ni duduk yang tahiyat awal, duduk antara 2 sujud, dia panggil duduk iftirashi. Kita duduk buat itulah. Ya. Dan tiada harus memanjang akan duduk antara 2 sujud ini lebih daripada kadar masa sekurang-kurang tahiyat dengan sengajanya. Tak boleh duduk lama. Duduk antara 2 sujud ni tak boleh duduk lama-lama. Lebih daripada bacaan tasyahud awal. Dia tak boleh lama-lama, sengaja nak duduk lama-lama, tak boleh.
Dan demikian lagi pada i'tidal. Maka tiada harus memanjang akan dia lebih pada kadar masa membaca Fatihah dengan bacaan yang pertengahan. Itu i'tidal. I'tidal tak boleh lama-lama. Kita baca tu doa kunut lainlah. Dan kita i'tidal tak ada pasal kita bukan baca doa kunut ke apa ke, tiba-tiba kita pi duduk i'tidal lama-lama lebih pada bacaan Fatihah. Tak boleh. Sama juga dengan duduk antara dua sujud. Syahdan, maka apabila ia dapat 2 rakaat pada sembahyang fardu yang lain daripada subuh, maka sunatlah ia duduk bagi membaca tahiyat awal, dan iaitu setengah daripada sunat ab'ad yang 8, iaitu membaca tahiyat awal. Sunat ab'ad ni ada 8. Sunat ab'ad ni kalau tinggal kena sujud sahwi 2 kali sebelum bagi salam. Apa dia sunat ab'ad? Yang pertama membaca tahiyat awal. Yang kedua selawat atas Nabi kemudian daripadanya. Makna dia tahiyat ni yang mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu tahiyat. Habis tahiyat. Kemudian kita selawat. Jadi selawat pada tahiyat awal itu adalah sunat ab'ad. Allahumma salli ala Muhammad. Selawat atas Nabi kemudian daripadanya, itu maksudnya kemudian pada tahiyat awal tadi, tahiyat awal sampai dekat syahadah tu. Lepas tu kita sambung dengan selawat. Yang ketiga selawat atas keluarganya kemudian pada tahiyat akhir. Tahiyat akhir kita selawat ke atas keluarga baginda Nabi. Sunat ab'ad. Sunat ab'ad yang selawat tahiyat awal. Allahumma salli ala Muhammad. Habis. Takat tu sahaja tasyahud awal. Tahiyat awal. Lepas tu lagi tahiyat akhir sampai dah kita Allahumma salli ala Muhammad. Yang tu rukun. Selawat. Kemudian sunat ab'adnya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala ali Muhammad. Kita selawat ke atas keluarga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir adalah sunat ab'ad. Duduk bagi sekalian yang tersebut itu, duduk tahiyat awal juga sunat ab'ad. Yang kelima, membaca qunut. Yang keenam, selawat atas Nabi dan atas keluarganya dan sahabatnya kemudian daripada qunut. Qunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad itu sunat ab'ad. Selawat ke atas Nabi dalam qunut. Salam atas Nabi dan atas keluarganya dan sahabatnya kemudian pada qunut juga. Berdiri bagi sekalian yang tersebut itu. Berdiri untuk qunut itu hukumnya sunat ab'ad. Maka barang siapa meninggal satu daripada yang 8 ini, maka sunat sujud sahwi. Maka kalau tinggal kena sujud sahwi. Bermula tahiyat akhir itu 7 syarat. Bahawa ada ia dengan bahasa Arab bagi orang yang kuasa dengan dia. Tahiyat akhir
kena baca dengan bahasa Arab. At-tahiyya. Bukan at-tahiyyatul mubarak. At-tahiyyatul salah. Dia ada syadah kat situ. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Baca dengan betul dalam bahasa Arab. Memelihara akan segala hurufnya dan segala kalimahnya dan segala tasydidnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaupun dia bukan ayat Quran, tapi kena baca betul pasal dia adalah rukun. Baca betul-betul tahiyat. Jangan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna. Tak mau. Kena baca bagi betul. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mualat antara segala kalimahnya. Makna dia tak boleh berhenti-berhenti lama-lama antara satu kalimah ke satu kalimah. Tak boleh kata at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Berhenti lama. Lepas tu baru assalamu alayka ayyuhan nabi. Berhenti pula. Tak mau lama tu. Dia kena mualat. Memperdengar akan dia kepada dirinya. Kena bagi dengar lah kita baca tu. Ketiadaan mempaling akan dia bagi lainnya. Dibaca akan dia pada hal duduk melainkan jika uzur. Dia kena baca dalam keadaan duduk tahiyat tu. Kalau dia baca dalam keadaan berdiri tidak sah. Dia kena duduk. Tertib jika hasil dengan ketiadaan cedera pada maknanya. Kena tertib baca tahiyat tu. Pada lafaz dia, inilah sirah tahiyat dan selawat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang terlebih akmalnya didatang kemudian daripada tahiyat akhir itu akan selawat Ibrahimiyah. Selawat Ibrahimiyah tu sunat je. Kalau kita nak baca lagi bagus pada tahiyat akhir tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian duduk tawaruk sunat pada akhir tahiyat akhir. Tahiyat akhir sunat duduk tawaruk. Macam kita duduk tahiyat akhir lah, tu nama dia duduk tawaruk. Ya.
Dan sunat menghantar akan dua tangannya. Ini kalau dia duduk, kalau dia duduk bersila boleh tak? Boleh. Kira duduk lah tu. Duduk boleh. Kalau berdiri tak boleh. Duduk bersila boleh. Duduklah, nama duduk. Tak apa. Sebab syarat sah tahiyat tadi ialah kena duduk. Cuma lah ni kita kata sunat duduk tahiyat awal secara iftirashi. Duduk tahiyat akhir sunat secara tawaruk. Dan sunat menghantar akan dua tangannya atas dua pahanya pada segala duduk yang di dalam sembahyang dan hujung anak jarinya bersama dengan kepada lututnya. Jari ni bagi kena kepala lutut. Hujung duduk atas paha. Sunat. Bukannya wajib, sunat. Tapi kita nak buat sempurna noh. Padahal dihunjur akan sekaliannya melainkan pada tahiyat akhir. Maka sunat digenggam. Tahiyat akhir kita genggam sunat segala anak jari dengan kanannya padanya melainkan telunjuknya. Kita macam kita duk buatlah. Ya, alhamdulillah. Maka dihunjur akan dia dan ditaruh ibu jarinya pada sisinya. Letak ibu jari di sisi dia. Dan sunat diangkat akan dia pada tak kala berkata illallah. Sunat angkat ketika kita sebut illallah. Padahal niat mengisyarat dengan dia kepada wahdaniyah. Maksudnya kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Ada orang macam ni pun tak apalah, biar pilah kat dia nak bergerak. Dia masa tahiyat tu dia buat macam ni, tak apalah. Itu dia punya pandangan. Kita belajar daripada tok guru kita, asyhadu an la ilaha illallah. Masa il tu yang kita angkat. Kita habislah sikit memberi salam. Maka bagi salam itu 9 syarat. Bahawa ada ia dengan bahasa Arab bagi yang kuasa. Kita bagi salam tu Assalamualaikum warahmatullahi. Dalam bahasa Arab. Ditakrif akan dia dengan alif lam. Tak boleh kata salamun alaikum. Kena kata assalamualaikum. Dengan kaf khitab assalamualaikum, dengan mim jamak assalamualaikum itulah kum. Kita tak kata assalamualaika, kita tak kata assalamualaiki, kita kata assalamualaikum. Mendengar akan dirinya dengan sekalian hurufnya. Demikian segala bacaan dalam sembahyang. Mesti ni dik. Berturut-turut segala kalimahnya, ketiadaan qasad bagi yang lain daripada salam. Berturut-turut kalimahnya assalamualaikum. Jangan assalam. Adik sebut assalamualaikum pandai. Assalamualaikum. Berturut-turut antara segala kalimahnya, ketiadaan qasad bagi yang lain daripada salam. Dia bagi salam tu bukan kerana nak bagi selamat pagi ke apa, tak. Bahawa ada ia pada ketika duduknya atau gantinya pada ketika unsur. Duduk. Bagi salam dalam keadaan duduk. Dan menghadap kiblat daripada awalnya hingga akhirnya. Dia pandai baca tahiyat tak? Tak pandai. At-tahiyyatul Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Wa ala Okeylah. Duduk sana.
Bermula lafaznya melengkapi bagi segala syarat yang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi. Sampai dekat tu lah yang paling lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan cukup tak kalau kita kata Assalamualaikum, cukup kalau kita kata Assalamualaikum saja. Dan sunat memberi salam yang kedua kalinya, yang bagi salam dua tu sunat. Pertama tu wajib, rukun. Dan sunat berpaling muka jua pada salam yang pertama kepada pihak kanannya, serta niat memberi salam dengan dia atas orang yang ada padanya daripada malaikat dan sekalian mukmin daripada jin dan manusia. Jadi kita niat bagi salam kepada para malaikat dan juga orang yang duduk sebelah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita berpaling belah kanan dengan niat bagi salam ke atasnya kepada semua para malaikat dan sekalian mukmin, jin dan manusia. Kalau ada jin dekat sebelah pun, kita bagi salam lah, niat. Sekali dengan jin-jin, sekali dengan malaikat, semua kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba ada orang jawab Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jin lah jawab tu. Tidak pun malaikat jawab. Ya. Dan sunat berpaling dengan salam yang keduanya kepada pihak kirinya. Sunat kita juga bagi salam lembut dua, kita bagi salam, kita paling belah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Berpaling belah kiri. Serta berniat memberi salam atas segala yang tersebut itu pada pihak kirinya. Sama jugalah kita niat bagi salam kepada malaikat, jin dan juga manusia, mukmin dan mukminat. Dan sunat bagi makmum beri salam kemudian pada selesai dua salam imamnya. Bila imam bagi salam, kita nak bagi salam masa bila? Selepas imam memberi salam nombor dua. Sunat. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas imam bagi salam nombor dua, barulah kita bagi salam. Dan sunat kemudiannya daripada memberi salam, meletak akan tapak tangan kanannya atas ubun-ubunnya, dan sunat membaca Allahumma azhib anil habbi wal hazan. Ni angkat tangan lepas bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahumma azhib anil hammi wal hadan. Tak atas ubun-ubun, atas ubun-ubun, bukan tak kat belakang, bukan letak kat sini, bukan Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bukan. Ramai macam-macam pasien. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kat belakang. Ni bukan ubun-ubun belakang, ubun-ubun kat atas. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kok tepi pun ada ubun-ubun turun ke bawah. Kalau nak buat betul-betul. Kalau tak mau buat, baik tak payah buat. Tu sembahyang. Hak kita belajar dengan tok guru kita. Jadi kalau ada orang petikai dengan masalah sapu muka, ubun-ubun sapu muka, macam-macam orang perli kata, orang tu muarab dulu ni bila dia sujud
melekat apa pasiang, masa itulah dia buat macam tu, macam-macam. Tak apalah, tak mau buat pun tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak mau sapu muka pun tak apa. Kalau kata kita nak sapu muka, kita ikut apa yang Tok Guru kita ni ajak. Dia kata sunat kemudian pada memberi salam meletak akan tapak tangan kanannya dan ubun-ubunnya, dan sunat membaca padanya Allahumma azhib anni al-hammi wal hazan. Allahumma azhib anni al-ham wal hazan. Macam mana? Baik. Asalnya itu sahajalah untuk pagi ini. Nanti kita akan sambung masalah membaca wirid. Wallahu ta'ala alam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'a. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.